Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fitriana Fatin binti Jamring, merupakan ahli kumpulan 9. Sebelum kami memulakan pembentangan pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan ahli-ahli kumpulan saya. Yang pertama ialah Ahmad Daniel bin Malik Azhan. Yang kedua, Muhammad Hamimi bin Harun. Yang ketiga, Muhammad Rizwan Izhan bin Ali. Dan yang keempat, Raja Iskandar Zulkarnain bin Raja Zainal Abidin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Daniel bin Malik Azhan. Saya akan bentangkan bahagian pengenalan. Okey, kami telah memilih kawasan tapak pembinaan surau sebagai tempat kajian berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan. Tapak pembinaan ini terletak di Taman Paguh Jaya 3 yang baru dibuka di Paguh, Johor. Kepentingan kajian ini adalah untuk mengenal pasti sama ada pekerja-pekerja mengikuti Undang-Undang Malaysia Akta 514, iaitu Akta Keselamatan dan Keselamatan Pekerja 1994. Okay, objektif kami ialah untuk menjalankan adalah untuk mengurangkan risiko berlakunya kemalangan dan kecederaan semasa bekerja agar pekerja dapat bekerja dengan selamat dan selesa di tempat kerja. Sebarang unsur-unsur yang mendatangkan bahaya ataupun dikenali sebagai hazard dapat dikenalpasti oleh setiap ahli kumpulan terlebih dahulu untuk mengikuti spesifikasi yang telah ditetapkan oleh Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Latar belakang kajian. Keselamatan dan kesihatan pekerjaan KKP adalah faktor penting dalam pembangunan tempat kerja dan harus dititik beratkan untuk menghargai kerja keras warga pekerja. Hak untuk hidup adalah salah satu hak asasi manusia dan pekerja mempunyai hak untuk bekerja di tempat kerja yang selamat dan sihat daripada sebarang risiko. Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan telah digubal pada tahun 1994 bertujuan untuk membantu menggalakkan kesedaran dan keselamatan di tempat kerja. Walau bagaimanapun, Malaysia telah dikategorikan sebagai antara salah satu negara yang kurang menitik beratkan hak asasi manusia dan hak pekerja menurut laporan Jabatan Negara Amerika Syarikat. Penulis telah menjalankan satu kajian di salah satu kawasan membangun iaitu di kawasan Paguh Jaya, Johor. Terdapat satu kawasan pembinaan yang sedang giat dijalankan bagi membina sebuah masjid di kawasan Paguh Jaya tersebut. Pekerja-pekerja di sana memainkan peranan yang penting bagi memastikan pekerjaan yang dilakukan dapat disiapkan dengan jayanya, dan dalam masa yang sama, mereka juga perlu memastikan bahawa keselamatan dan kesihatan mereka terjamin mengikut kepada akta-akta yang berkait. Justru itu, penulis telah mengadakan satu pemerhatian di kawasan pembinaan tersebut untuk melihat dan mengenal pasti sama ada aktiviti pembinaan tersebut ada melibatkan punca berlakunya kemalangan ataupun kecelakaan dan juga bahaya iaitu hazard. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Iskandar Zulkarnain akan membentangkan tentang rajah dan jadual. Jadual yang akan dibuat ialah jadual harian. Pertama sekali kita harus mengenal pasti tentang kadar keterukan dan kadar kekerapan. Kedua-dua kadar ini mempunyai 5 tahap. Setiap tahap akan mempunyai penerangan yang berbeza. Kemudian setiap data dari kedua-dua kadar iaitu kadar kekerapan dan kadar keterukan akan didarabkan bagi mendapat nilai risiko relatif. Nilai risiko relatif mempunyai 4 tahap iaitu L bagi risiko yang terendah, M bagi risiko kedua rendah, H bagi risiko kedua tertinggi dan E bagi yang paling berisiko. Setelah itu, data yang diperoleh akan dimasukkan ke dalam jadual hairat. Jadual hairat adalah untuk mengenal pasti setiap unsur-unsur yang berbahaya di kawasan kajian, kesan yang diperoleh daripada unsur bahaya dan langkah-langkah untuk mencegah bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hamimi bin Harun dan saya akan membincangkan tentang keputusan dan perbincangan. Okey. Yang pertama ialah sepihan tajam. Seperti yang anda lihat di rajah 1 itu, sepihan tajam itu berada di kawasan yang merata, secara merata, dan sepihan tajam itu berada di kawasan yang dilalui pekerja sekitar kawasan itu. Jadi perkara ini boleh membawa kemudaratan kepada pekerja di situ. Contohnya apabila pekerja berjalan melalui laluan yang adanya sepihan tajam, pekerja itu mungkin boleh terpijak sepihan itu atau melanggar dan terkena kakinya. Dan keadaan ini sangat bahaya kerana ia boleh menyebabkan luka pada kaki pekerja itu. Jadi jalan penyelesaiannya ialah
Mereka sepatutnya menyediakan bakul atau tong sampah untuk meletakkan serpihan itu di dalamnya kerana itu adalah cara yang paling sesuai bagi serpihan tajam ini. Okay, hazard yang kedua yang dapat kami kesan iaitu paku. Mengikut rajah dua ini, paku itu berada di atas tanah dan keadaannya berselerak. Perkara ini sangat bahaya bagi pekerja di situ. Jika pekerja di situ terpijak paku itu, kemungkinan paku itu boleh menembusi selipernya lalu mencucuk tapak kakinya. Hal ini akan menyebabkan kakinya mendapat luka yang dalam. Walau bagaimanapun, luka yang disebabkan oleh paku mungkin saja terlihat kecil, akan tetapi ini bisa menembusi jauh ke dalam kulit yang bisa menyebabkan risiko infeksi kerana kemungkinan paku itu mempunyai bakteria yang bahaya dan kerana ia berkarat. Jadi jalan penyelesaiannya, pekerja itu perlu mengutip semua paku itu dan meletakkan di tempat yang sesuai di satu tempat, contohnya di dalam bekas. Okey, jadi yang ketiga ialah tali yang berselerak. Hazard yang ketiga yang dapat kami kesan adalah tali dalam keadaan berselerak di laluan pekerja seperti mana dalam rajah 5.3. Ini bukan perkara yang kecil kerana ia boleh membawa pelbagai bahaya terhadap pekerja di sana. Salah satu risikonya ialah pekerja boleh jatuh apabila tersepak tali itu kerana kakinya tersangkut dan boleh membuatkan pekerja terhantuk kepala. Jika ada suatu tajam yang berhampiran, kemungkinan pekerja itu boleh terhantuk pada benda yang tajam itu dan ia menyebabkan kecederaan kepada kepala dan boleh membawa banyak risiko yang tinggi. Contohnya, kerosakan otak yang teruk, bengkak pada tisu otak dan pendarahan dalam otak. Jadi ini sangat bahaya bagi pekerja. So jalan penyelesaiannya ialah mereka perlu menggantungkan tali itu di tempat yang betul atau meletakkannya di dalam bakul. Okay, jadi yang keempat ialah, yang terakhir sekali, besi yang terpacak di tanah. Hasil keempat ini yang kami berjaya kesan ini, mengikut rajah 4 ini, besi itu terpacak di tengah-tengah laluan pekerja yang melalui di situ. So dia boleh tersepak besi itu semasa dia berjalan dan boleh menyebabkan dia jatuh atau lubang pada kaki. Hal ini juga boleh membawa kepada tulang kaki patah atau besi tercucuk masuk ke dalam kaki. Jadi perkara ini sangat bahaya dan perlu dielakkan serta-merta. Okey. Jadi oleh perkara itu, perkara ini perlu ditangani dengan meletakkan penghadang atau tanda peringatan yang besar bagi mengingatkan pekerja itu daripada tersepat besi yang terpacak itu. Okey, itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizwan Izzah Nabi Ali dan saya akan menerangkan tentang kesimpulan dan penambahbaikan. Konklusinya, daripada penyelidikan yang dijalankan di kawasan pembinaan masjid di Taman Pagoh Jaya 3, kami dapat mengemukakan tujuan utama penyelidikan ini, iaitu untuk menentukan risiko yang bakal dihadapi oleh pekerja dan orang ramai di kawasan pembinaan itu. Daripada siasatan yang telah dijalankan, terdapat beberapa risiko berbahaya yang perlu dikawal bagi mengelakkan kecederaan serta kemalangan yang boleh mendatangkan kesan yang buruk pada mana-mana pihak di kawasan pembinaan itu. Oleh itu, pelbagai analisis telah dijalankan untuk menentukan peratusan ataupun tahap bahaya dalam kawasan pembinaan masjid Taman Pagoh Jaya 3. Serta pelbagai cadangan akan dibuat untuk mengurangkan peratusan kemalangan di kawasan pembinaan masjid Taman Pagoh Jaya 3. Seterusnya, bagi cadangan penambahbaikan. Yang pertama, keadaan tangga yang kurang baik. Penambahbaikan yang boleh dijalankan ialah pengusaha kawasan pembinaan masjid di Taman Pagoh Jaya 3 perlulah menyediakan tangga yang lebih kuat dan kukuh seperti tangga yang diperbuat daripada besi bagi mengurangkan risiko pekerja daripada mengalami kecederaan akibat terjatuh tangga. Yang kedua, kelebihan besi binaan dan peralatan tajam yang diletak di kawasan dalam pembinaan secara tidak tersusun. Pihak pengusaha pembinaan masjid Taman Pagoh Jaya 3 perlulah mengumpulkan dan menyusunkan lebihan besi dan peralatan tajam di kawasan khas bagi mengelakkan kecederaan kepada para pekerja. Yang ketiga, bahan binaan dan sampah yang bersepah. Pihak pengusaha pembinaan masjid Taman Pagoh Jaya 3 perlulah menutup kawasan bahan binaan menggunakan kanvas bagi menandakan kawasan tersebut merupakan tempat simpanan bahan binaan. Dalam masa yang sama juga, sampah yang bertaburan di kawasan pembinaan perlulah dikemas dan dibuang ke dalam tong sampah untuk menjaga kebersihan tapak kawasan pembinaan. Yang terakhir, besi berkarat dibiarkan di tepi kawasan pembinaan. Akhir sekali, pengusaha pembinaan Taman Pagoh Jaya 3 perlulah membina dan menetapkan kawasan ataupun tempat khas untuk longgokan besi bagi besi yang tidak digunakan di suatu tempat.
Jika besi berkarat dibiarkan merata di kawasan pembinaan, ia boleh mengakibatkan kecederaan pada para pekerja apabila mereka terpijak besi-besi yang berkarat itu. Terima kasih.